Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 2.3 reka bentuk elektrik. Pada kali ini kita akan fokuskan kepada 2.3.1 iaitu elemen sistem elektrik. Baik pelajar-pelajar, cuba pelajar-pelajar tengok produk-produk yang akan dipaparkan. Nah, produk-produk ini biasa kita lihat di dalam rumah kita. Jadi, apakah sebenarnya yang membolehkan produk-produk ini berfungsi? Mari kita tengok perkara-perkara yang membolehkan produk-produk ini berfungsi. Sistem elektrik ini mengandungi beberapa perkara dan elemen, antaranya ialah sumber, medium, beban, kawalan. Tapi ada satu perkara lagi yang perlu kita ketahui dalam sistem elektrik iaitu jenis-jenis arus. Baik, kita pergi kepada perkara yang pertama. Jadi pelajar-pelajar boleh lihat ini adalah contoh sumber yang ada bagi membekalkan tenaga elektrik kepada kita sebagai manusia. Sumber dalam sistem elektrik terbahagi kepada dua iaitu boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Mari kita tengok satu persatu. Bagi sumber yang boleh diperbaharui, ianya terdiri daripada ombak, angin, matahari dan air. Bagi sumber yang tidak boleh diperbaharui pula, ianya terdiri daripada petroleum, gas, arang batu dan juga tenaga nuklear. Mari kita tengok satu persatu contohnya. Ombak digunakan sebagai penjana kepada tenaga elektrik bagi beberapa negara. Angin juga menjadi sumber kepada tenaga elektrik yang digunakan di negara-negara tertentu. Tenaga solar sering kita lihat yang digunakan di Malaysia juga sebagai sumber tenaga elektrik bagi menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Dan yang terakhir adalah hidroelektrik yang kebanyakannya kita gunakan di Malaysia. Untuk sumber yang tidak boleh diperbaharui, kita ada petroleum dan juga gas asli. Baik pelajar-pelajar, sebelum saya teruskan, apa sebenarnya perbezaan di antara sumber yang boleh diperbaharui dengan sumber yang tidak boleh diperbaharui? Sumber yang boleh diperbaharui ini adalah sumber yang tidak akan habis, tetapi sumber yang tidak boleh diperbaharui ini adalah sumber yang akan habis. Kita sambung. Okey, berikut adalah antara salah satu stesen jana kuasa bagi arang batu. Dan yang terakhir adalah loji tenaga nuklear. Di Malaysia kita tidak menggunakan loji tenaga nuklear kerana mengikut kemaskini yang terbaru, Bantan Perdana Menteri kita iaitu Tun Mahathir menolak penggunaan loji nuklear di dalam Malaysia kerana ianya memberi kesan-kesan tertentu kepada Malaysia. Sememangnya loji tenaga nuklear adalah antara sumber yang mesra alam, tetapi ianya akan memberi kesan kepada kehidupan dan ekosistem manusia. Kita teruskan kepada medium. Medium dalam sistem elektrik. Medium ini adalah berfungsi mengalirkan arus elektrik. Medium ini juga adalah menjadi pengantara di antara sumber, beban dan kawalan. Kita akan lihat di depan nanti. Baik, medium ini terbahagi kepada dua iaitu berwayar dan tanpa wayar. Mari kita lihat contoh. Okey, yang berwayar adalah komponen-komponen elektrik yang biasa kita lihat, dan tidak berwayar ini yang kita gunakan kebanyakannya teknologi yang terbaru iaitu pengecasan tanpa wayar. Baik, kita tengok kepada beban pula. Beban dalam sistem elektrik. Beban adalah sebarang peralatan elektrik yang disambungkan kepada litar bagi memastikan ianya boleh berfungsi. Beban ini menukarkan tenaga elektrik kepada beberapa jenis tenaga iaitu cahaya, bunyi, haba dan kinetik. Mari kita lihat contoh. Contoh yang sedang dipaparkan ini adalah hand mixture yang kita gunakan untuk buat kuih. Jadi ianya ditukarkan daripada tenaga elektrik kepada satu tenaga kinetik iaitu pergerakan. Seterusnya adalah tenaga bunyi. Yang kita lihat adalah speaker ataupun pembesar suara. Ianya mengubah tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. Seterusnya adalah tenaga haba, iaitu tenaga elektrik dipindahkan untuk memanaskan air. Seterusnya adalah tenaga cahaya. Tenaga elektrik dipindahkan ke dalam mentol untuk dijadikan tenaga cahaya. Kita teruskan kepada kawalan.
Kawalan dalam sistem elektrik. Kawalan ini adalah pengawalan arus elektrik secara selamat. Kawalan juga adalah kawalan elektrik dalam dilakukan secara automatik ataupun manual. Baik pelajar, untuk memudahkan pelajar faham, kawalan ini dalam bahasa lainnya adalah switch yang biasa kita gunakan untuk buka dan tutup sesuatu produk elektrik. Okey. Seterusnya adalah jenis-jenis arus. Kalau pelajar-pelajar dapat lihat, yang sedang dipaparkan sekarang adalah contoh pergerakan arus yang ada di dalam kawasan perumahan kita yang digunakan setiap hari. Jenis-jenis arus terbahagi kepada dua, iaitu arus ulang-alik dan arus terus. Berikut adalah contoh bagi arus ulang-alik dan arus terus. Mari kita lihat penjelasan. Arus ulang-alik adalah arus yang terjana daripada pusat jangkauan elektrik yang dibekalkan ke kawasan perumahan. Arus yang dihantar adalah bervoltan tinggi dan direndahkan menggunakan transformer. Arus dihantar dengan voltan tinggi adalah bagi mengelakkan kehilangan arus semasa penghantaran. Bagi arus terus pula, merujuk kepada sistem kuasa yang mempunyai hanya satu kekutuban sahaja. Arus mengalir secara satu hala sahaja. Baik, bagi pembelajaran akan datang, kita akan belajar berkenaan dengan menunjukkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik. Pelajar-pelajar boleh menjawab dan melaksanakan latihan yang disediakan di link di bawah.